Bismillahirrahmanirrahim. Test mic. Kalau dengar boleh respon. Dengar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'al Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina waj'alhu hujjatan lana yaumal qiyamah. Amma ba'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung semula pengajian kita, perkongsian kita bersama berkenaan kisah-kisah dalam Al-Quran yang bersumberkan daripada kitab Ma'aqasus Sabiqin fil Quran, karangan Syekh Shalih Abdul Fattah Al-Khairidi hafizahullah ta'ala. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung pada muka surat (294). Baik, tentang surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Sebelum ini kita dah masuk permulaan tentang kisah Ashabul Kahfi, yang menerangkan tentang sekumpulan remaja daripada Al-Quran yang mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Gua Al-Kahfi. Baik, sebelum itu kita ulang semula sebab turun ayat surah Al-Kahfi apabila musyrikin Mekah menghantar dua orang daripada pembesar Mekah, iaitu An-Nadhr ibn Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid, kepada Yahudi untuk mendapatkan maklumat-maklumat baru ataupun ilmu-ilmu baru, supaya mereka bertujuan untuk menyaingi Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana Quraisy ni banyak tashkik Nabi. Quraisy banyak tashkik Nabi, sehingga mereka ni hilang modal untuk menyantas ataupun mencantas populariti Nabi lah. Baik, kemudian mereka berjumpa orang Yahudi di Madinah, dan orang Madinah ketika itu, Yahudi ahli kitab ketika itu minta kepada mereka untuk bertanya kepada Nabi tiga soalan. Yang pertama adalah tentang mereka yang telah menyelamatkan diri, menyelamatkan diri, apa cerita mereka ni? Cerita mereka ni cerita yang menakjubkan. Kemudian yang kedua adalah tanyakan kepada Nabi berkenaan seorang lelaki yang meroka sehinggalah ke timur dan barat. Yang ketiga adalah berkenaan roh. Jika Nabi berjaya menjawab ketiga-tiga soalan ini, maka benarlah dia Nabi. Jika Nabi tidak berjaya untuk menjawab, maka dia adalah farajulu mutakawwilun. Dia digelar sebagai penipu lah, ataupun reka-reka. Kemudian Nabi ketika itu merespon untuk jawab, sa'uji buka ghadan, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan. Aku akan jawab esok, tanpa menyebutkan insya-Allah.
Lantas Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan ayat Al-Quran ataupun jawapan yang dikehendaki oleh Nabi SAW untuk merespon kepada orang Mekah ketika itu selama 15 hari. Selama 15 hari. Kemudian Nabi SAW berasa sedih lah. Rasa sedih selama 15 hari dituduh dan diejek pelbagai lah. Sebelum ni Tuhan bersama kamu, tapi hari ni dah tak ada dah. Jadinya Nabi rasa sedih kerana kelewatan wahyu turun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala setelah 15 hari Allah turunkan ayat bermula daripada kisah ni bermula daripada ayat ke-9 lah, ayat ke-9 sehinggalah ayat ke-26. Baik. Dan sebelum ni juga kita masuk untuk ayat ke-9 sehingga ayat ke-13, ayat ke-13. Maka kisah-kisah dalam Al-Quran adalah memberikan kita pengajaran supaya mudah untuk kita menjalani kehidupan seharian lah, supaya diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Dan pengajaran kisah Ashabul Kahfi adalah mempertahankan iman, mengukuhkan jati diri sekalipun dunia sedang melanda kejahilan ataupun kerosakan. Walaupun mereka minoriti dalam golongan kecil, tapi mereka berjiwa besar untuk mempertahankan iman sehingga melarikan diri ke Gua Kahfi. Baik. Jadinya hari ini kita akan masuk ayat ke-14. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru selain dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Baik. Setelah mereka dalam cerita ini mereka berjumpa di sebuah pokok, di sebuah pohon bersama pemuda-pemuda Al-Kahfi yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengikat hati-hati mereka. Ini adalah rahmat ataupun karamah yang Allah kurniakan kepada mereka. Allah telah mengikat hati-hati mereka. Para ulama menafsirkan bahawa perumpamaan dari perkataan ribat ni adalah seperti bekas air yang diikat kukuh hingga kan airnya tidak bocor. Begitulah keadaan hati-hati Ashabul Kahfi. Kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas, ketika mana Allah menyebutkan kalimah ribat, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan menjadilah hati ibu Musa kosong. Sungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang, tenteram, supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya akan janji Allah. Maka dalil ini menerangkan bahawa berkenaan ibu Nabi Musa apabila ditawarkan oleh Fir'aun untuk menyusukan Nabi Musa AS, Allah menggambarkan hati ibu Nabi Musa merasa tenang. Selepas itu barulah Allah meneguhkan hatinya. Selaras dengan ayat itu, kalimah ribat bukan sekadar maksud hati-hati Ashabul Kahfi terikat sama mereka, bahkan jiwa mereka sangat tenang dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketenangan itulah yang menyebabkan mereka langsung tidak terkesan dengan risiko yang bakal mereka hadapi pada masa akan datang. Maksudnya mereka berkongsi tujuan yang sama, keimanan dan keyakinan yang sama, walaupun mereka berdepan dengan risiko yang pelbagai. Kemudian bertitik tolak daripada mereka diikatkan hati ketika mana idqamu faqalu rabbuna rabbus samawat, ketika mana mereka bangkit dan mereka berkata Tuhan kami adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Mereka tidak terus lari ke gua, bahkan mereka menunjukkan keimanan mereka dengan tindakan, dengan mengeluarkan hujah-hujah
bahwasanya Allah adalah Tuhan yang paling layak disembah. Ketika itu Ashabul Kahfi dan pengikutnya, kaumnya adalah kaum yang sangat rosak, sangat rosak. Maka di dalam kitab ini, muka surat 295, pengarang menerangkan 3 peringkat yang dilalui oleh Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah mereka beriman kepada Tuhan mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ni, pemuda-pemuda ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah tambahkan petunjuk, pedoman kepada mereka. Setelah itu barulah marhalah yang kedua, iaitu marhalah karamah. Karamah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan Allah mengikat hati mereka yang penuh dengan keimanan, supaya keterikatan hati ini dapat meneguhkan keimanan mereka lah. Maka keterikatan hati melalui keterikatan iman. Dan yang ketiga adalah marhalah, yang pertama adalah marhalah iman, yang kedua marhalah rahmat, yang ketiga adalah marhalah karamah. Silap tadi. Maka marhalah rahmah ni apa dia? Ketika mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan rahmat, pertolongan, kesenangan ataupun kesabaran, supaya mereka ni kuat ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah marhalah ketiga adalah marhalah karamah. Allah mengikat hati-hati mereka ketika mana mereka bangun menegakkan kebenaran bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan mereka, dan mereka mengaku bahawa mereka tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian ayat yang ke-15, haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kemudian Allah menerangkan tentang kaum Ashabul Kahfi ketika itu. Kaum Ashabul Kahfi ketika itu adalah mereka menyembah menjadikan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah SWT, dengan tanpa mengemukakan hujah-hujah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Ashabul Kahfi meminta hujah kepada kaum mereka. Kenapa kaum, wahai kaumku, kamu menyembah Tuhan selain Allah SWT? Mereka Ashabul Kahfi minta dalil, minta hujah, minta bukti, tapi mereka tidak mengemukakan hujah dengan sebaiknya, dengan jelas. Mereka tak mampu untuk memberi hujah. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maksud pengajaran yang kita boleh ambil daripada dua ayat ini, sebelum mereka menuju ke gua Kahfi, ataupun gua Al-Kahfi tu, Al-Kahfi ni maksud dia gua yang lebih besar sedikit, lebih besar sedikit. Jadinya pengajarannya adalah sebelum mereka beruzlah, mereka menegakkan hujah dulu. Mereka menegakkan hujah dulu, berdebat bersama kaumnya, tetapi kaumnya tidak dapat berjaya untuk mengemukakan hujah. Sehingga kan mereka Ashabul Kahfi berdepan dengan risiko, sekiranya kamu tidak mengikut ajaran-ajaran raja-raja tersebut, akan berdepan dengan tekanan dan sebagainya lah. Maka mereka membuat keputusan, Allah SWT mengilhamkan kepada mereka untuk menuju ke gua Al-Kahfi. Baik. Kemudian wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada mereka untuk menuju ke gua. Gua ni sifatnya adalah tertutup daripada dunia luar lah kan. Tertutup daripada dunia luar. Hakikatnya orang yang duduk dalam gua ni dia terasing daripada kepentingan dunia. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bentuk-bentuk rahmat, bentuk-bentuk rahmat yang dikurniakan kepada Ashabul Kahfi ketika mana mereka bersembunyi dalam gua. Antaranya apa? Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Gua mereka ni diperluaskan, melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dengan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Pelbagai rahmat lah, pelbagai rahmat, antaranya rahmat keselamatan, ketenangan, pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka berdoa kepada Allah SWT. Dalam ayat sebelum ni ada sebut, sebelum tu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Doa ini menggambarkan bahawasanya tawakal yang dibuat oleh Ashabul Kahfi adalah tawakal yang sangat bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka dalam keadaan yang terdesak, cukup terdesak, dan tiada lagi tempat pergantungan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah juga kita, tawakal yang paling tinggi adalah bila kita berada dalam kesusahan. Kemudian Syekh Mutawalli Asy-Syarawi mengaitkan ayat ini dengan situasi Nabi Musa alaihissalam ketika mana Nabi Musa alaihissalam diburu oleh Firaun. Ketika itu pengikut Nabi Musa alaihissalam iaitu Bani Israel berkata inna lamudrakun, habislah kita ni akan tenggelam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kalla kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa menjawab tidak sama sekali, Tuhan kita akan menunjukkan jalan keluar. Demikianlah juga situasi yang sama berlaku ketika bersama Ashabul Kahfi. Semakin dahsyatnya tekanan yang dihadapi, semakin tinggi pula tawakal orang-orang yang beriman. Maka ini kita kena ambil pengajaran lah, ya. Baik. Syekh Abdul Rahman Hasan Habanaka Al-Maidani menjelaskan dalam tafsirnya, Ashabul Kahfi dikurniakan kesan dan manfaat rahmat daripada Allah SWT dalam pelbagai bentuk, antaranya keselamatan. Sesiapa yang dikurniakan rahmat Allah SWT, maka ia tidak akan rasa sempit keselamatan. Walaupun mereka tidak makan, tak minum, tapi Allah selamatkan mereka dalam gua tersebut. Kemudian rahmat yang seterusnya adalah ketenangan jiwa. Yang ketiga adalah pengawasan daripada Allah SWT. Maka para ulama membahaskan Ashabul Kahfi ini juga dikurniakan kecukupan dari sudut rezeki sekalipun mereka tidak makan. Bayangkan mereka tidur dalam tempoh selama 300 tahun tanpa makan dan minum. Hidup mereka di bawah jaminan Allah SWT. Di sini menjelaskan bahawa kepada kita, makan dan minum adalah pada kadar usaha dan asbab yang perlu kita ambil. Tetapi jaminan hidup ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita makan dan minum, tapi jaminan untuk kita hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya hakikat penilaian hidup kita sempit ke, luas ke, bahagia ke, susah, senang dan sebagainya, itu bukan terletak pada ukuran fizikal sahaja, tetapi dari ukuran jiwa. Jadi ayat ke-16 ini turut diperbahaskan oleh Syekh Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi, menerangkan tentang uzlah. Apakah itu uzlah? Uzlah iaitu bermaksud mengasingkan diri daripada masyarakat, sama ada secara fizikal,
fizikal yakni madi dan maknawi. Jadi Ashabul Kahfi beruzlah dengan kedua-duanya. Beruzlah dari sudut jasadi dia dan maknawi dia, dalaman dia, jiwanya. Jadinya kita bandingkan kita pada hari ini, adakah kita nak terus beruzlah pergi cari gua? Tidak. Diperbahaskan oleh ataupun disebut oleh Syekh Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi berkenaan perihal uzlah ini dengan kefahaman bahawasanya hari ini kita kena uzlah syu'uriyah. Uzlah syu'uriyah ni adalah beruzlah mengasingkan dari sudut jati diri sahaja, dari sudut keimanan kita, tetapi kita bersama dengan sahabat-sahabat lain, bersama sahabat-sahabat lain. Kerana apa? Kerana situasi Ashabul Kahfi ketika itu mereka tidak ada pilihan lain. Mereka tidak ada pilihan lain. Kerana seluruh masyarakat, malahan pemerintah pada zaman itu berada dalam kesesatan yang sangat teruk lah. Maka mereka tidak ada tempat untuk berkongsi iman. Maka mereka menjadi telah mencari jalan ikhtiar untuk memperbaiki keadaan, namun usaha mereka tidak berjaya. Mereka berusaha terangkan, tapi mereka tidak berjaya dan diberi tekanan lah. Maka mereka mengambil keputusan untuk melarikan diri kerana mereka sendiri menerima ancaman dikenakan tekanan dan dihukum dari masyarakat yang sedia rosak. Kemudian uzlah syu'uriyah yang kita perlu fahami adalah agama Islam menyuruh untuk umatnya bergaul sesama masyarakat, sesama masyarakat lah. Tidak boleh terus lari diri. Sebab apa? Sebab kita ada masyarakat, kita ada lagi ruang untuk berdakwah, berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Uzlah syu'uriyah iaitu bebas bergaul dengan manusia dari sudut fizikal, namun jiwanya beruzlah, dengan menjaga prinsip dan akidah agar tidak terpengaruh dengan kerosakan sekeliling. Sebab itulah ada hadis yang menyebutkan la takunu imma'ah takulun in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna walakinna watinu anfusakum. Kamu jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut orang, jangan jadi lalang. Jika orang buat baik, kamu buat baik, jika orang buat zalim, kamu nak buat zalim. Tapi kamu kena watinu anfusakum, kena ada prinsip, ada prinsip. Maka sikap ikut-ikutan ataupun secara mudahnya seperti lalang ni patut kita jauhi lebih-lebih lagi di ambang akhir zaman ini. Dan beruzlah juga memerlukan kepada ilmu, untuk menetapkan pendirian seseorang dan supaya dapat membezakan antara hak dan batil. Baik. Kemudian ayat yang ke-17, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kafihim dzatal yamin wa idza gharabat taqridum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itulah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapat seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Maka ayat yang ke-17 ini menerangkan tentang suasana ataupun keadaan gua tersebut, Dan ayat ini juga membuktikan bahawasanya cerita Ashabul Kahfi ni adalah bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab cerita ni sangat detail, dia punya suasana dalam gua ni macam mana, sehingga kan musyrikin Mekah tidak tahu secara detail kisah tersebut. Kerana apa? Kerana kisah yang ataupun detail yang disebutkan oleh Nabi ini tidak disebutkan dalam Taurat dan dalam Injil. Jadinya bagaimana Rasulullah SAW tahu?
melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian ayat yang ke-18, wa tahsabuhum ayqadha wa hum rukud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Dan engkau mengira mereka itu sedang tidur, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan ke kiri. Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Jadinya dalam ayat ini, ayat ke-18 ini, Allah menerangkan tentang keadaan Ashabul Kahfi ketika dalam gua. Mereka melihat Ashabul Kahfi dalam keadaan Ashabul Kahfi matanya celik, matanya sangat celik. Tetapi sebenarnya mereka tidur. Sebenarnya mereka tidur. Dan dalam di luar gua tersebut mempunyai seekor anjing, seekor anjing yang melunjurkan kakinya ke depan. Dan di sini ibrah yang kita boleh ambil adalah di ambang akhir zaman ini, fitnah akhir zaman ini, kita memerlukan sahabat yang baik untuk menemani dakwah kita, menemani dakwah kita. Maka anjing tersebut mendapat berkat seperti mana mereka bersama, seperti mana anjing itu bersama dengan orang-orang soleh, iaitu Ashabul Kahfi lah. Sehingga kan anjing pun tidur selama 300 tahun. Maka wahazihi faidatun suhbatul akhyar. Maka inilah faedah dan manfaat berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Fa innahu sara li hadzal kalb zikrun wa khabar wa sya'n. Sehingga anjing ni disebut dan terkenal. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir. Baik. Kemudian setelah ayat 17-18 ni menerangkan tentang keadaan gua Al-Kahfi tu, ayat yang seterusnya, wa kadzalika ba'atsnahum yatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan bawa wang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebahagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada sesiapa pun. Maka ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang kebangkitan Ashabul Kahfi, menggambarkan bahawasanya hari kebangkitan itu akan wujud. Lalu mereka bertanya sama mereka, berapa lama mereka tidur? Berapa lama kita tidur ni? Ada yang menjawab, kita tidur ni sehari. Ada yang menjawab separuh hari, setengah hari. Tetapi jawapan mereka ni tidak tepat. Tidak tepat kerana apa? Mereka tidak ada alat, mereka tidak ada clue, tak ada rekod yang berapa lama, yang menjelaskan berapa lama mereka ni tidur. Maka ada orang mereka berkata waqalu rabbukum a'lamu bima labistum. Mereka berkata Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kamu yang lebih tahu. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berapa lama kita tidur, berapa lama kamu tidur ni. Maka kita boleh ambil ibrah daripada ayat ini supaya jangan terlampau
masuk dalam bab-bab yang kita tidak tahu ataupun tidak jelas apa keputusannya. Dan ini juga akhlak yang ditunjukkan oleh Ashabul Kahfi dalam menjawab persoalan yang tidak ada bukti. Kita sebut Allahu a'lam, Allahu a'lam ataupun Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah lebih pandai. Dan ada juga Ibnu Abbas berkata kepada sahabat-sahabatnya, apakah kamu ingin aku mengajarkan ilmu yang sangat besar? Kemudian sahabat bertanya, apakah ilmu itu? Ibnu Abbas berkata, wallahu a'lam. Dan wallahu a'lam juga adalah antara adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kalau kita kerana disebutkan kita kena berlatih untuk jawab tidak tahu. Sekiranya kita tidak tahu dan kita jawab tidak tahu, orang akan ajar kita sehingga kita tahu. Tetapi kalau kita sebaliknya, kalau kita berkata kita tahu, sampailah orang tu akan bertanya kepada kita sampai kita falasi ataupun sampai kita buat keputusan tak tahu. So berhati-hatilah. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat ke-20. Belum. Setelah mereka berselisih dalam menetapkan berapa lama mereka tidur, mereka minta kepada seorang, fab'athu ahadakum biwarikikum, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan bawa wang perakmu ini, untuk tidak meleret dalam polemik khilafiyah ini. Seorang berkata, apa kata kita cari makanan lah, cari makanan. Maka mereka menghantar salah seorang daripada mereka untuk membeli makanan ke bandar ilal Madinah. Maka ketika dalam darurat, kita boleh menghantar wakil. Muka surat 313, jawazul wakalah. Ketika kita dalam darurat, dalam keadaan kritikal, kita boleh hantar wakil untuk mencari sumber-sumber yang untuk meneruskan kehidupan kita lah. Maka Islam mengharuskan untuk mencari wakil. Begitu juga apabila kita mengirim sesuatu, maka kena kirim duit lah, kena kirim duit ketika itu duit perak ke Madinah. Sebab tu dalam Al-Quran ada sebut Madinah, ada sebut Misr, ada sebut Korea. Maka perbezaannya adalah Madinah adalah negara yang telah diagamakan, telah diterapkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Misr sebagai contoh kisah Bani Israel, ketika mana mereka minta kepada Nabi Musa untuk makan bawang, makan sayur-sayuran yang lain, kemudian Nabi Musa menyebut udkhulu Misra, masuklah ke tempat yang mempunyai bekalan bentuk material, tempat yang maju, bukan merujuk ayat itu. Misra tu bukan Mesir, tapi adalah tempat yang mempunyai bekalan-bekalan yang mereka minta. Baik. Dan Korea juga, Korea pula merujuk kepada bandar yang ataupun penempatan dari sudut sosial lah, sosial masyarakat. Maka mereka minta untuk mencari makanan yang falyanzur ayyuha azka ta'ama, muka surat 315. Maka mereka berpesan kepada wakil tersebut untuk mencari ataupun falyanzur, an-nazar, iaitu cek betul-betul, kaji betul-betul, teliti betul-betul makanan mana yang paling baik, makanan mana yang paling baik. Maka kita sebagai umat Islam wajib untuk cek betul-betul, kaji, meneliti dan bijak dalam membuat pilihan. Sebelum kita membeli sesuatu ataupun buat satu keputusan lah. Adapun azka ta'ama, banyaklah terjemahannya.
tafsirannya ada yang kata ahallu ta'aman, makanan yang paling halal, atyabu ta'aman, makanan yang paling baik, arkhasu ta'aman, makanan yang paling murah, ataupun aktsaru ta'aman, makanan yang paling banyak. Tetapi yang paling diterima adalah makanan yang paling berkat dan baiklah, paling halal, dan sebagainya. Baik. Dan mereka juga berpesan kepada wakil tersebut untuk wal yatalattaf, untuk berlemah lembut bersama penduduk Madinah ketika itu, ketika mana wakil itu membeli sesuatu. Kerana apa? Kerana mereka tidak tahu penduduk Madinah ketika itu adalah sama ada mereka ni kafir ataupun telah beriman. Maka berlemah lembut adalah sifat yang kena ditunjukkan oleh manusia ketika mana bermuamalah, dalam jual beli dan sebagainya lah. Maka ini adalah daruri likulli muslimin. Sebab itulah dalam ayat Allah mengemukakan logik, fa bima rahmatin minallahi lintalahum wala kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu berkeras hati, berkasar, maka mereka akan lari daripada kamu, wahai Muhammad. Dan ada juga hadis yang disebutkan oleh Jarir ibnu Abdullah daripada Nabi SAW, man yuhrami ar-rifqa yuhramil khaira kullah. Barang siapa yang dijauhkan daripada sifat lemah lembut, kasih sayang, bererti ia dijauhkan daripada kebaikan. Baik, kemudian mereka juga berpesan kepada wakil tersebut untuk menyembunyikan segala yang boleh disembunyikanlah kepada kaum mereka. Kenapa? Kerana tidak tahu, takut apa-apa yang berlaku. Innahum iyazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada. Kalau kantoi, mereka akan yarjumukum, mereka akan melempari kamu dengan batu, rejam, ataupun mereka akan menyuruh kamu atau memaksa kamu untuk kembali kepada agama yang bukan agama Islam lah. Maka perancangan mereka ni tidak akan berjaya lah selama-lamanya. Wa kadzalika asarna alaihim ya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahawa janji Allah benar dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika itu mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Kemudian setelah wakil itu membeli sesuatu di bandar tersebut, tersingkaplah bahawasanya mereka ni daripada zaman yang 309 tahun yang lalu lah, membuktikan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan, anna wa'dallahi haqq, bahawasanya janji Allah itu adalah benar, janji Allah tentang kebangkitan itu adalah benar. Dan wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan hari kiamat itu tidak ada keraguan baginya. Bagi Allah SWT tak ada keraguan pun. Allah SWT berhak untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Kemudian ayat yang seterusnya, sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai tekaan terhadap yang gaib,
Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Kerana itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada sesiapa pun. Baik. Kemudian ahli kitab di Madinah menimbulkan kontroversi lah kepada Nabi SAW, menimbulkan spekulasi, timbulkan situasi baru, ataupun tanpa bukti. Mereka berkata sebenarnya bilangan Ashabul Kahfi 3 orang, yang 4-nya adalah anjing. Ada yang mereka ada yang berkata 5 orang, yang ke-6 adalah anjing. Maka Allah SWT menggunakan rajman bil ghaib. Mereka ni suka tembak-tembak je, lontarkan je tanpa bukti. Wa yaqulu nasab'atun wa minhum kalbuhum. Dan ada yang berkata sab'atun wa minhum kalbuhum. Ada yang berkata 7 bilangan Ashabul Kahfi, dan 8-nya adalah dan yang ke-8-nya adalah anjing. Tak kisahlah pengajarannya. Yang kita boleh ambil daripada ayat ini adalah Al-Quran adalah kitab yang mementingkan kepada pengajaran. Sebab tu dalam Al-Quran banyak watak-watak yang tidak dijelaskan, siapa pelakunya, sifat dia, bilangan ni macam mana, tempatnya macam mana. Tetapi Quran banyak fokuskan kepada sikap, perbuatan dan prinsip, bukan bersifat fakta lah. Maka kita kena ambil ataupun pengajaran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tabiat ahli kitab ketika itu, suka mencabar, dan dengan cabaran yang kosong, yang kosong, dan tak ada dan tak menunaikan janji mereka. Sebab apa? Sebab sebelum ni mereka berjanji untuk beriman kepada Nabi sekiranya Nabi berjaya menjawab persoalan tentang 3 soalan tersebut. Tapi mereka tidak menunaikan janji mereka lah. Jadinya kita selaku umat Islam jangan tiru sifat-sifat atau sikap mereka lah. Kerana apa? Sikap-sikap mereka ni akan berulang sehinggalah hari kiamat. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yang hanya mengetahuinya adalah sangat sedikit. Qur rabbi a'lamu bi'iddatin ma ya'lamuhum illa qalil. Ada juga yang tahu, bukan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala menafikan semua orang tidak tahu, tetapi sebenarnya ada yang tahu bilangan mereka berapa. Sifatnya sedikitlah. Maka fala tumari fihim, janganlah engkau berbantah tentang hal mereka, jangan gaduh, dan jangan engkau menanyakan wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan tanya kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani ni tentang kisah-kisah yang terdahulu lah. Sebab apa? Sebab mereka ni banyak berkata tidak ada bukti yang jelas, yang disebutkan oleh kitab ni lah. Tak kisahlah kisah Ashabul Kahfi ke, kisah dan lain-lain. Kisah lain-lain pun sama. Kemudian wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad SAW, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya-Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Baik. Maka ayat ini Allah SWT menegur Nabi supaya jangan mudah-mudah berkata aku akan menunaikan janji esok hari tanpa menyebutkan insya-Allah, dengan kehendak Allah SWT, dengan izin Allah SWT. Maka teguran kepada Nabi, teguran kepada kita juga.
Kerana apa? Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada esok hari. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang Maha mengetahui apa yang akan berlaku keesokannya. Maka dalam setiap apa yang kita janji kena diikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kalimah insya-Allah dalam kita berjanji. Dan pengajaran yang disebutkan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala dalam ayat ini, ayat 22 dan 23 ni, Imam Sya'rawi menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala penuhi hajat Nabi SAW terlebih dahulu. Nabi SAW minta untuk datangkan dalil, kemudian Allah ceritakan ni begini kisah Ashabul Kahfi sekian, barulah Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Maka begitu juga kepada kita, untuk memenuhi hajat orang terlebih dahulu, sekiranya dia minta kepada kita dengan cara yang kasar dan sebagainya, kita penuhi hajat dia, kita tolong dia dulu, kemudian barulah kita tegur dia, jangan buat macam ni, cakap mungkin lepas ni cakap elok sikit dan sebagainya tu. So supaya kita menghargai sahabat-sahabat kita lah, penuhi hajat orang terlebih dahulu, jangan bebel dulu, jangan kata macam-macam dan sebagainya, penuhi hajat, kemudian barulah tegur apa yang tak kena tu. Okey. Dan ucapan insya-Allah juga diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu juga, ketika mana Nabi Yaqub berpesan kepada anaknya, udkhulu Misra insya-Allah aminin, masuklah ke negeri Mesir, insya-Allah kamu akan aman di sana. Begitu juga dalam kisah Nabi Ismail bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihi wasallam, satajiduni insya-Allah aminin, ketika mana kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Tetapi ini dari sudut positif, ada juga dari sudut negatif. Bani Israel sangat bermain-main ketika mana berjanji, dalam surah Al-Baqarah. Baik. Dan wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Tuhan kamu apabila dan wadhkur, ayat ke 24. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan beriku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat daripada ini. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita lupa, Kemudian yang terakhir, walabithu fi kahfim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Mereka di dalam gua selama 309 tahun lah. Qulillahu a'lamu bima labithu law ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua ini. Miliknya semua Allah SWT yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Maka ana rasa itu saja yang kita boleh ambil daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Kalau kita tengok dalam kitab ini memang panjang lah, sampai 100 lebih muka surat. Jadinya minta sahabat-sahabat boleh tadabbur lagi kisah-kisah ini. Dan nak minta maaf lah mungkin sebab mata rasa macam kabur sikit, tak apa jelas. Kira itu saja. Wallahu ta'ala alam. Aktafi bihadzal qadr. Syukran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.